نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا في أبداننا وفي أسمائنا وفي أبصارنا برحمتك يا أرحم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا في أبداننا وفي أسمائنا وفي أبصارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله مقبولkanlah doa kami ya Allah maqbulkanlah doa kami ya Allah angkatlah rezeki dari kami semua dunia kita akhirat وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين الله الله nanti jangan terdekat duduk jauh satu lagi jangan siapa masuk lah kita tak yang tiba tu yang masuk sebab benda ni kalau dah masuk dalam ni dia hukum yang ada jangan dekat duduk kat dalam Allah Kita tak agennya. Borong, jangan pakai borong. Jauh nak jaga keselamatan. Ya Allah. Ni, tempat tanah tak ada air. Tanah tak ada air. Ada kuat. Silakan. Silakan. Alhamdulillah, pagi ini kami semua karkun-karkun, ahbab-ahbab orang tabligh di kawasan Markah Jalan Tut semalam telah mendapat arahan daripada KKM dan juga PDRM ya. Sebenarnya semua yang datang ni semua dah buat cek. Semua dah cek kali pertama, saringan kali pertama. Tapi kali pertama dulu kita cuma cek apa simptom saja, iaitu tak ada batuk, tak ada sesama dan juga demam. Tapi buat kali yang kedua ni, Masya Allah, semua orang akan diambil sampel daripada masing-masing lah. Sampel, mungkin sampel darah, sampel kahak dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita doakan semoga semua yang sahabat-sahabat yang cek ni nampak gaya semua sihat-sihat, ciri-ciri semua insyaAllah ta'ala. Tadi kita dah mulakan dengan doa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semoga semuanya negatif lah insyaAllah ta'ala ya. Positif dari segi keputusan Allah, tapi negatif dari segi keputusan manusia ni insyaAllah. Jadi sebenarnya orang tabligh ni sangat bekerjasama lah. Kami dah dilatih untuk belajar sifat taat. Sami'na wa ta'na, dalam taat itu ada berjaya sebenarnya. Tak ada yang degil, tak ada yang keras kepala. Mungkin yang terlambat dapat maklumat itu mungkin ada sebab dia duduk di kampung tak pakai handphone tapi kita nak menuduh mereka sebagai keras kepala, sebagai mementingkan diri sendiri, itu tidak. Mereka sangat-sangat profesional. Masya Allah, sangat-sangat profesional insya-Allah ta'ala. Nak jaga jarak pun ini tempat ni terhad tempat duduk dia di hospital. Jadi insya-Allah ta'ala tak ada apa-apa insya-Allah. Semuanya asalnya orang sihat belaka, bukan orang yang sakit. Jadi insya-Allah kami bercadang hari ini nak buat sikit kebajikan khairat, iaitu nak belanja lah orang KKM ni. Dia belanja, dia makan sikit lah sebagai tanda terima kasih daripada pihak kami kepada KKM yang banyak membantu, yang berada di sahadapan frontliner dalam mempertahankan nyawa mereka untuk kebaikan umat manusia ni. Masya Allah, kadang-kadang kita jangan ingat orang yang duduk di masjid je banyak pahala. Sebenarnya
Kadang-kadang orang duduk hospital ni pun pahala besar kan. Orang lain tengah berehat, diorang ni bekerja siang dan malam. Masya Allah, bekerja siang malam untuk menyelamatkan nyawa manusia. Itu pun benda yang besar juga. Kalau orang dakwah ni nak selamatkan manusia daripada api neraka, kita tarik diorang, selamatkan diorang kan. Tapi KKM kita ni, Kementerian Kesihatan, nak selamatkan kalau boleh sifar kematian. Tak ada kematian akan berlaku. Jadi insyaAllah kami berada di pejabat kesihatan pesakit luar di kawasan Jalan Tun. InsyaAllah semoga semua selamat. Saya tadi bila dah beritahu, saya dah ambil sampel di Putrajaya. Jadi diorang kata tak perlu lagi lah untuk buat pemeriksaan kali kedua. Untuk orang yang belum ambil sampel je kali ini, dia kena ambil sampel, mungkin darah, mungkin hingus, mungkin apa-apa saja. Jadi kita doakanlah insyaAllah semoga semuanya selamat, sihat walafiat, insyaAllah dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada segala fitnah. Hari ini kadang-kadang kita nampak penyakit coronavirus ni satu benda yang besar, bala yang besar. Tapi saya rasa bala yang lagi besar adalah apabila umat Islam hari ini begitu bermudah-mudahan menyebarkan berita fitnah, berita yang tak sahih. Kita tak bunuh orang tu hidup-hidup, kita tak bunuh dengan pisau, tapi kita bunuh dengan fitnah. Masya Allah kan? Tak pasal-pasal pakcik duduk dalam kampung dekat Kelantan, dekat Tawang, kita tuduh dia ditangkap oleh polis KKM kerana degil. Tunjuk lagi dekat media muka dia masam, kononnya jahat sangatlah orang tabligh ni kan. Tapi sebenarnya last kali dapat tahu semua berita-berita ini semuanya berita palsu, hoax, fitnah. Sedangkan hari ni Masya Allah kita tak takut langsung nak buat fitnah dekat orang. Kita tak rasa kesan dia kan. Masya Allah, satu orang wanita di zaman Khalifah Marwan bin Hakam, namanya Arwah kan. Arwah binti apa saya lupa. Satu hari dia telah mengadu kepada Khalifah Marwan bin Hakam bahawasanya satu orang sahabat atau tabi'in yang bernama Sa'id bin Zaid telah merampas tanah dia. Sehingga akhirnya Masya Allah Khalifah Marwan telah panggil Sa'id bin Zaid tadilah untuk dia disiasat di mahkamah. Masya Allah, siasat di mahkamah. Betul ke tidak dia ni menzalimi rakyat jelata sebagai orang yang dilantik sebagai gubernur di negara tersebut? Adakah dia betul-betul menzalimi? Maka di saat dipanggillah sebagai Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Marwan, dia telah buat keputusan untuk memanggil dia punya gubernur dia ni datang menghadap dia dan bertanya kepada dia, betul ke engkau ni telah merampas tanah orang kan? Apakah dia betul ataupun fitnah? Maka waktu itulah Sayyidina Sa'id bin Zaid telah membaca satu potong hadis, wahai Amirul Mukminin, takkan orang seperti aku lupa terhadap sabdaan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menzalimi, merampas tanah orang walau sejengkal tanpa hak dengan kezaliman, maka di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan tawaqahullah Ta'ala fi anaqihim. Allah Ta'ala akan kalungkan di leher-leher mereka ni tanah-tanah yang mereka telah rampas, mereka telah rompak daripada tanah orang tadi, sampai ke dasar bumi yang ketujuh, dikorek dan diletakkan dalam sebuah bekas dan dikalungkan di leher orang yang merampas tanah orang. Jadi takkan orang macam aku tak tahu kan hadis tu. Maka akhirnya Sa'id bin Zaid begitu sedih dengan tuduhan fitnah yang disampaikan oleh arwah tersebut. Maka akhirnya Masya Allah Sa'id bin Zaid telah bersumpah, wahai Allah, aku begitu sedih dengan peristiwa fitnah yang dilontarkan ke atas aku, dan aku berdoa tidak akan mati orang yang memfitnah aku tadi, melainkan dibutakan matanya dan dijatuhkan dia ke dalam telaga dan dimatikan dia dalam keadaan hina. Maka akhirnya Masya Allah, perawi hadis yang meriwayatkan cerita ini, dia mengatakan belum sempat mati orang yang membuat fitnah tadi, maka akhirnya aku telah melihat sebelum dia mati matanya telah dibutakan oleh Allah, dan pada hari dia meninggal dunia dia dijatuhkan oleh Allah Ta'ala ke dalam telaga, dan akhirnya dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan begitu mengaibkan, memalukan. Begitulah hari ini dalam kehidupan kita di dunia ini. Masya Allah, Allah Ta'ala itu maha adil. Yang kita fitnahkan ni bukan orang ahli maksiat,
Yang kita fitnahkan ni bukan pendosa, pencuri, penyamun, bukan penzina. Yang kita marah sangat, yang kita dengkikan ni adalah orang yang sekurang-kurangnya kalau mereka ni bukan wali Allah pun, sekurang-kurangnya mereka ni ahli masjid, ahli dakwah, orang yang cintakan kebaikan. Jadi kalau kita tumpang semangkuk juga, termasuk bahkan kadang-kala ahli agama sendiri, bahkan orang dakwah sendiri, yang mana dia tak tahu ujung pangkal, sampai ada yang beritahu, aku pun tak larat dah nak mempertahankan orang tabligh ni, degil, bodoh, gila, macam-macam gelaran kita bagi pada orang dakwah ni, menunjukkan bahawasanya orang dakwah ni memang jenis tak boleh dibawa berbincang. Hakikat sebenarnya mereka semua sangat-sangat profesional, sangat-sangat mendengar cakap, sangat-sangat taat. Saya tak tahu kalau orang lain berlaku macam ni, apakah mereka semua akan bekerjasama. Tetapi Masya Allah, hari ini dengan kerjasama yang diberikan pun masih lagi berbakul-bakul fitnah yang kita terima. Kita terimalah ni sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Tetapi kita terfikir ke orang yang buat fitnah ni, yang difitnahkan itu bukan satu orang, tetapi ribuan, jutaan manusia yang kita fitnahkan. Kalau berita itu betul, kami mengaku, kami minta maaf kepada semua rakyat Malaysia, di atas kekalutan ini, kita mengaku. Tetapi banyak benda yang hari ini berita yang tersebar dalam media, sosial media ni, kita dah tahu dah. Sosial media ni tempat, kalau dulu zaman dulu Allah sebut Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang mana, Masya Allah, al-humazatil lumazah ni maknanya orang yang banyak menyebarkan berita-berita palsu, namimah, yamshi, berjalan daripada sana kemari untuk sebarkan berita-berita tak betul, berita-berita fitnah. Maka Allah Ta'ala mengatakan celakalah untuk mereka ni. Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala sifatkan orang ni masya'im binamim, dia orang berjalan ke sana kemari untuk sebarkan berita-berita tak betul, berita-berita palsu ni. Antara sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, sifat-sifat ahli neraka, Masya Allah. Jadi kita hentikanlah buat kerja-kerja yang kita dah lah pahala tak banyak, pahala kita dah sendiri dah tak banyak, tiba-tiba kita fitnah orang, akhirnya pahala kita yang ada sikit itu pun Allah Ta'ala habiskan. Begitu jadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Sebenarnya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون